So, kalau ada persoalan nanti minta tanya kat sini lah. Minta tanya kat chatbot ataupun boleh turn speaker on lah untuk bagi soalan lah. So, saya start kat sini lah. So, hari ni hari Jumaat, waktu pun dekat dengan tengah hari ni, mungkin ramai ada urusan kan. Betul clear dengan apa yang saya sedang katakan? Boleh. Saya tak adalah. Saya kuatkan sikit lah, mungkin mic saya kot. Okey, saya dengar jelas. Dengar jelas lah. Terima kasih tuan. Jadi kita tunggu sikit lagi. Let everyone turn on the light. So, saya masih lagi memberi peluang untuk para peserta masuk ke kita punya online unit ni, meeting ni. So, jika ada persoalan pun boleh letak dekat chatbot dan juga boleh lihat kehadiran lah untuk isi. Ini untuk urusan sijil lah. Waalaikumsalam. Okay, saya ingat kita mula dulu kata ya. Boleh kata? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini Jumaat 17 November 2023. Pihak Etek Jelantik sebenarnya berbesar hatilah dan menyatakan terima kasih kepada Dr. Firdaus kepada Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah, dia UMP dia dah tambah SA UMP SA. So, satu yang baru lah. Saya pun daripada graduan UMP sebelum ni lah. So, jadi kita berasa berbesar hati lah dengan UMP yang selalu sering bekerjasama dengan pihak Etek Jelantik lah. Kita ada banyak program dengan UMP sebelum ni. So, yang ni dengan doktor pun dah 2 kali, ini kali kedua lah. Untuk kita sama-sama untuk berkongsi ilmu pada doktor sendiri. Untuk hari ni, kita ada perkongsian mengenai teknologi AI ni, yang mana akan dikupas dengan lebih lanjut oleh doktor sendiri lah. Okay. So, kita masa tidak lama, kita hanya ada masa sejam, jadi saya tidak akan membuang masa. So, saya sedikit lah, saya nak ceritakan sedikit mengenai bibliografi daripada doktor daripada UMP ni yang kita jemput. Okay, saya akan tunjuk sedikit slide. Ni semua nampak slide yang saya share ni? Nampak Okay, kita punya jemputan penceramah adalah TS Dr. Ahmad Firdaus bin Zainal Abidin. Adalah merupakan senior lecturer di Computer Science of Cyber Security and Cyber Security Research Group, Faculty of Computing Universiti Malaysia Pahang, UMP. Ni fakulti komputer lah. So, kalau ikut sini, dia punya lebih kepada security dan cyber security lah. Over 10 years research experience. So, tinggi pada kita ni. Professional technologies daripada MBOT, okay, dan juga member of MAT, Malaysian Amateur Radio Transmitter. Okay. Ini pun boleh juga kita buat sharing nanti pasal amateur radio ni. Sebab saya pun berminat pasal transmission daripada amateur radio ni. Okay, dia melibatkan frekuensi dia. Dan dah banyak produce numerous book, journal, paper, cyber security talk sekali lah. So, research interest ni lebih kepada IDS, Intrusion Detection System, mobile malware, machine learning, data visualization dan bibliometrik. So, ni semua saya nampak lebih pada security kata.
Okay, education, Doctor of University in Computer Science, Mobile Malware Detection. So ni pun security daripada UM. Semasa Science Computer Network dalam Universiti Teknologi Mara UiTM Selangor, dan Diploma Computer Technology System. Okey, ni untuk warga JTM lah. Saya rasa dia mesti akan berbangga lah kita sebagai jawatan tenaga manusia, Etik Jelantik di bawah jawatan tenaga manusia ni. Hanya berbangga lah kita tengok sini Etik Melaka. Doktor pernah belajar di sini. Maknanya dia lepasan diploma daripada Etik Melaka. Saya pun sebelum ni mengajar di Etik Melaka lah. Okey. Dan JMTI, Advanced Diploma. So dua tempat ni lepasan daripada Advanced Diploma dan Diploma daripada JMTI dan juga Etik Melaka. So warga JTM harus berbangga lah dengan pencapaian doktor sekarang ni. Okay, Certified Secure Application Professional, CSAP, Cyber Security Malaysia. So ahli daripada Cyber Security Malaysia. Certified juga Digital Forensic dan certain Certified Cyber Security Engineer. So kalau tengok sini, education doktor semua lebih kepada security lah. So saya tengok doktor semua berkaitan dengan security. So banyak benda yang boleh sharing nanti doktor. Dan sambil kita tengok pada teknologi AI ni, yang kita minta Dr. Kupas ni masuk sekali dengan sedikit berkaitan dengan security lah. Sebab saya di pusat sumber ni pun kita jaga network, kita ada juga melibatkan security, melibatkan firewall lah. Dan selalu kena adapt ni. Betul. Terima kasih doktor sebab sudi bersama kami dalam program hari ini, program pada hari Jumaat ni. So saya tanpa menangkan masa, kita jemput doktor lah untuk menyampaikan sedikit kupasan mengenai teknologi AI dan ChatGPT. Jemput doktor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar jelas suara saya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita mulakan dengan kita Al-Fatihah. Okay, saya Ahmad Firdaus bin Zainabidin, seperti mana yang telah diperkenalkan oleh Encik Muhammad Saifuddin. Sebelum saya mulakan talk pada pagi ini, saya ingin mengucapkan Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pengarah Etik Jelantik lah, Abdul Halim bin Hassan dan juga pengarah latihan Nurul bin Mahmud, bahagian khidmat urusan Positif Asia, timbalan pengarah operasi Muhammad Hazmi bin Udin, dan juga yang penolong pengarah pusat sumber Cik Muhammad Saifuddin. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Saya sebenarnya kalau nak kata sebab bila saya makin banyak saya membaca, saya rasa saya dah mula risau kalau cakap saya ni expert. Saya boleh kata saya ni berpengalaman je lah, yang pernah melalui benda-benda sini lah. Sebab bila saya nak kata expert, bila saya baca, saya rasa macam ramai betul orang yang expert ni kan. Kalau nak kata saya expert, saya dah macam label mereka dekat luar negara tu, saya tak apa-apa nak berani lah. Saya semua boleh cakap terlibat dan berpengalaman beberapa tahun lah macam tu lah. Tapi mungkin ada yang anda lain di sana, mungkin ada ilmu-ilmu lain yang saya boleh belajar dan kita masih bersama-sama lah ya. Okey, terima kasih kepada pihak Etik Jelantik kerana sudi berjemput saya. Dan saya jangan berbangga je lah, memang saya daripada pelajar, alumni Etik dan juga JTM dan tenaga manusia sendiri. Dan sebenarnya yang membuatkan saya minat dalam pelajaran ni pun adalah daripada Etik juga sebenarnya. Daripada tenaga pengajar daripada Etik, dan tenaga pengajar di Etik jugalah yang membuka mata saya untuk terus belajar dan sampai sekarang saya ingat belajar pengajar di JTM memang saya sampai sekarang. So saya kalau boleh ingat so bila saya datang Etik tu memang feel dia lain lah. Gitu Okey, sekejap saya start, saya share sharing. Sekejap
Okey, ini nampak full Okey, Nampak ada. boleh okey. So kalau Cik Saifuddin kalau nak contact apa boleh WhatsApp saya lah kot. Saya buka WhatsApp apa lah Boleh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, tajuk kita pada hari ini adalah Artificial Intelligence, AI and ChatGPT. Tapi sebelum saya mulakan, saya ingin tahu pendapat anda. Adakah anda pernah terlibat dalam projek AI sebelum ni? Anda boleh scan QR code di sebelah. Lepas tu pilih je ya ataupun belum terlibat lagi. Boleh tak? Dia kena scan pada QR code ni betul? Betul. Scan QR code kat sini. Anda boleh pilih option antara ya ataupun belum terlibat lagi. Atau lagi satu. Boleh guna headset audience lah, participant boleh. Cuma saya nak tahu feedback anda semualah. So saya dah respon lah. Okay. Belum terlibat lagi lah. Saya belum terlibat. So boleh minta kepada semua peserta lah untuk cuba scan slido.com ni, scan QR code di atas dan cuba jawab kat situ lah. Saya nak tengok poll kat sini macam mana. Ada tak pada peserta yang lain? Ada dah dekat atas ada tulis nombor 8, active poll, ada 8 orang. Okay, 8 So mungkin antara 8 memilih. Semua belum lagi Semua belum terlibat lagi. Okey. Okey. So kiranya kebanyakan peserta di sini masih belum terlibat lagi dalam projek AI, Artificial Intelligence. Okey, tak apa. So saya teruskan dulu. Saya terdapat 12 orang peserta di sini. Kalau tengok dekat atas tu. Okey. 13 orang. Okey. So saya proceed lah So kiranya kebanyakan masih terlibat projek AI. Mula-mula sebelum ni saya sendiri pun mula-mula ramai teknologi sebelum ni yang timbul ataupun yang timbul atau wujud di dunia kita lah. Okey, ada seorang pernah terlibat. Okey. Tapi antara banyak-banyak teknologi, tapi AI ni adalah teknologi yang memang diyakini memang boleh pergi jauh lah. Memang akan boleh pergi jauh. Memang sebenarnya AI ni dah lama dan sampai sekarang pun memang mula-mula orang tak percaya. Mula orang kata ingat macam just ikut trend. Macam tak berapa nak boleh pergi sangat. Lepas tu lama makin lama makin banyak kebaikan yang orang nampak dan makin digunakan dan juga orang buat kajian yang lebih mendalam, ramai lagi peserta atau researcher buat dalam AI dan AI itu emerge, dia berkembang dan akan datang memang akan jadi memang confirm lah. Memang mungkin akan 10-20 tahun lagi memang nak tak nak saya rasa memang kita kena tahulah insyaAllah sebab memang kena tahu sebab nanti dia akan membantu kita dalam kehidupan sebab memang sebenarnya saya pun tak pasti pun mula-mula saya pun tak percaya juga AI ni boleh pergi jauh macam ni. Mula-mula saya pun tak terfikir ChatGPT tu boleh digunakan oleh pihak umum, oleh pihak publik. Tapi sekarang ni sejak ChatGPT wujud, so mereka, sedangkan pakcik yang saya borak-borak dekat kedai kopi pun, pakcik tu mencari printer. Tapi pakcik tu cakap saya guna ChatGPT untuk mencari printer yang bagus untuk dibeli di Malaysia dan murah. So ChatGPT boleh bagi jawapan tersebut. Pakcik pun pakai ChatGPT. So AI lah dalam kehidupan. Kemudian ada rombongan sekolah rendah datang ke fakulti kami lah di Universiti Pahang. Sekolah menengah, sekolah menengah semalam yang sebelum ni. Sekolah rendah. Lepas saya bagi presentation sedikit sebanyak tentang cyber security, kemudian saya tanya, okey,
ada apa-apa pertanyaan kan, lepas tu ada seorang budak lelaki dia angkat tangan, dia kata kenapa kita perlu buat cyber security ni, masalah-masalah ni kita boleh je bagi kepada Cortana atau Siri atau ChatGPT saja selesaikan. Darjah 6 mula cakap macam tu. So 2023 ni sebenarnya adalah tahun bermulanya generasi ChatGPT ataupun AI dalam kehidupan seharian. Dan saya pun tak percaya, lepas daripada ChatGPT, mereka ambil enjin ChatGPT tu atau mula ambil sedikit ciri-ciri dan mula belajar daripada ChatGPT tu sebab dah mula menarik perhatian ramai orang. Bila menarik perhatian ramai orang, researcher pun mula akan buat kajian. Dan terlahirlah macam Midjourney, macam create gambar lelaki yang handsome tapi tak wujud pun. Kemudian ada boleh create slide melalui AI, boleh create lagu sendiri menggunakan AI, boleh tulis paper menggunakan AI. Semua menggunakan AI sekarang Lepas tu ada create graph dan menggunakan AI. So saya dapat rasakan akan datang dia akan menjadi satu keperluan. Tapi sebelum tu, tapi pada hari ini saya ingin membicarakan tentang apa itu artificial intelligence terlebih dahulu kepada semua peserta pada hari ini. So sebelum tu saya ingin tunjukkan antara kebanyakan AI saya dah beritahu tadi macam-macam orang guna, tapi terdapat beberapa, ini adalah 2 video saya ingin berikan kepada anda antara contoh-contoh AI yang mampu mendatangkan bahaya jika kita tidak mengawal. Saya play satu video dulu. Tapi kalau ada iklan YouTube ni mohon bertabah kalau ada iklan. Operator Squadron, we've just located nuclear warheads 3 miles north of the Scud launchers. Warheads are now your primary. Proceed to mission window. Sequence assault will be 2, 3, and 1. UCAV, you will hold here and maintain altitude. Okey, sekarang ni askar tu dia beri arahan kepada robot, kepada satu kapal terbang yang menggunakan AI untuk operasi. Confirm. UCAV, be ready. Okey. Confirmed, Alan 1. Pick up the pace on this Okey, so itu kapal terbang yang AI. Don't make me ask twice. Kemudian lepas operasi bergerak, Request to acknowledge dirty mission status and exercise commence attack. All right, give me your best estimate on collateral. Story. Formation EDI, that's an order. That's got launch. okey, kemudian kapal terbang tersebut dia mengambil keputusan sendiri untuk serang. Now. Disobey a direct Mana? order. You disobey the You put order. innocent civilians in harm's way. You put our squadron at risk. Damn straight. Tin Man did what you did in Rangoon. You taught me. Listen to me, you little shit. When you fly with me, you do what I tell you when I tell you to do it. You're just not getting where you can. Petty is the whole idea. Selecting other targets. Detaching formation. Kemudian kita buat keputusan sendiri untuk AI tersebut mengambil keputusan sendiri untuk ikut dia punya algoritma dia lah. Dan juga saya tertarik dengan lagi satu cerita tentang Eagle Eye. Eagle Eye ni mungkin saya tak pasti anda dah tengok sebelum ni. You got a choice, fellas. Who are you gonna be? Boys or men? We're bullies, baby. Okey. That's the smallest house we Okey, so budak ni atau insan ni sebenarnya adalah orang biasa je, kerja kat tempat biasa. Kemudian lepas dia sampai kat rumah, dia tiba-tiba ada ni tau. Ada senjata. Ada bazooka. Bukan barang dia. Betul orang call.
You know you have the wrong guy. I go, I'm somebody set me up. Yeah. Rachel Holloman, look in the window. Would you risk your life for your son? What? There's a car parked at the corner of this block. The keys are in the ignition. Start walking. After your phone call. Don't get it wrong. She looks funny. What? You have 10 seconds. What the hell are you talking about? Get down now. Leave, Jerry. Jump now. No way that this guy did this to work. Okey, sebenarnya yang dalam telefon tu bukan orang, dia adalah robot AI. Sebenarnya cerita Eagle Eye ni adalah tentang pihak militeri, pihak askar menggunakan AI dalam operasi mereka. Kemudian presiden mereka mengambil langkah yang salah lah, Kemudian AI tersebut kata presiden punya tindakan salah dan tidak layak menjadi presiden lagi. Sebab tu AI itu mengambil keputusan sendiri untuk menghubungi atau upah orang-orang lain ataupun ugut orang untuk bunuh presiden tu. AI tu mengambil keputusan untuk bunuh presiden itu dengan dia tak boleh bunuh sebab dia robot. Dia terpaksa upah orang. Contoh dia call orang pergi bunuh presiden cepat. Kalau tak saya akan bunuh awak. Macam tu. Saya akan suruh orang lain tu bunuh awak pula. Someone is pulling Itu so akhir sekali orang tahulah dia adalah robot. So kalau anda tengok pun cerita ni dah lama, 2005, 2008. Tetapi benda ni sebenarnya boleh jadi jika kita tak mengawal AI tersebut. Sebab tu ada badan-badan dunia akan cuba buat satu pengurusan untuk mengawal AI. Atau hal-hal yang kita perlu lakukan untuk mengawal AI tersebut. Sebab nanti kalau AI itu dah mula lawan cakap kita, itu akan menjadi masalah. Takut ada menyebabkan casualties. Am I tripping or did he say? Okay. Kemudian kalau kita tengok balik, AI ni sebenarnya adalah ciri ataupun robot, dia boleh buat keputusan atau decision sendiri. Kita boleh bagi dia kebijaksanaan ataupun kepintaran palsu untuk kenal pasti sama ada sel ini adalah kanser ataupun sel normal. Sebagai contoh, robot AI tu juga boleh kenal pasti sama ada esok akan hujan ataupun normal. Sel ini adalah virus, aplikasi ini adalah virus ataupun normal ataupun bukan virus. So mampu membezakan antara kanser dan bukan kanser, menjagakan esok hujan atau tidak. Itu adalah kelebihan AI. So kalau kita tengok balik perkataan AI, artificial intelligence, maksudnya kalau kita convert pada Melayu, artificial maksudnya palsu, intelligence maksudnya kepintaran. So ia adalah kepintaran yang palsu sebenarnya. Intelligence yang sebenar adalah kepintaran yang manusia lah, yang Allah gunakan. So kita boleh katakan artificial intelligence AI ni adalah kepintaran yang palsu ataupun tidak tulen seperti kepintaran manusia. Kemudian mungkin kita timbul dekat minda kita kan, jika AI adalah kepintaran palsu, so sebenarnya dari mana datang kepintaran palsu ni? Dia berasal dari mana? Macam mana AI ni boleh pintar? Kan? Kadang-kadang saya pun mula fikir begitu. So rupa-rupanya AI ni dia adalah berasal daripada algoritma ataupun mathematical equation. Tapi sebenarnya kadang-kadang matematik yang kita belajar, kita guna sikit je. Tetapi bila kita guna dekat real time, kadang-kadang yang lain keluar. Dia lain keluar. So rupa-rupanya kepintarannya adalah asal daripada algoritma atau mathematical equation yang kita bagi kepada AI tersebut. Okey. So kiranya AI adalah algoritma. Sebab tu kadang-kadang setiap AI dia mesti ada algoritma yang kita bagi dekat dia untuk buat kiraan. So bila kita jumpa je mana-mana AI, so kita boleh tanya, robot ni dia pakai algoritma apa? Robot ni pakai algoritma apa? Macam tu. So kebijaksanaan AI ni adalah bergantung pada algoritma apa yang dia guna. Okey. So untuk menghasilkan AI, macam mana kita nak hasilkan
algoritma tersebut. Daripada ilham mana kita hasilkan algoritma tu untuk menghasilkan AI kan. So ini adalah contoh whale optimization algorithm. Ini gambar kiri ni tunjuk ikan paus ikan paus yang menggunakan teknik randomly lingkaran. Kemudian ini adalah gambar, tengah-tengah ni adalah gambar. Okay. Tengah ni adalah gambar. Doktor. Doktor. Semua dengar tak apa yang doktor sampaikan tadi? Sebab kita nampak macam sebab ada terlock out ni, sebab dia hang kita semua. Kita tunggu balik sekejap So mana-mana yang ada persoalan, jika ada soalan boleh letak dekat chatbot dulu. Kita tunggu doktor masuk kembali lah. Sekejap Semalam kita test pun, doktor ada masalah lain lah. Kita tunggu sebentar lagi. Kita tengok sini ramai yang komen lah. Semua kat pengen cerita. Dalam YouTube AI, robot, Nipati, destroy and humiliate humankind. Semua biasa dengan filem ni. Okay. Setakat hari ni kita hanya ada 42 orang peserta. Target patutnya lebih daripada 100 lah. Mungkin sebab ke waktu hari Jumaat ni. Okay, kita tunggu sikit lagi. Sebab saya pun tak dapat hubungi dia ni. Okay, sementara kita tunggu ni, kita baca tengok soalan ChatGPT satu mudahan, tapi AI ni lebih kepada simulasi dan pergerakan. Bagaimana kita sebagai seorang trainer mengadaptasikan AI ini sebagai sumber pengetahuan yang sama kita temukan dalam kerja seharian? Okay, baik soalan ni. Kita tunggu Dr. yang jawab nanti. Okey loh, okey. Dengar. Okay, terima kasih Dr. Kembali. Okay. Kat sini hujan ni, peti Oh, mana? kat sana hujan dah. Sini okey, di Jalan Tut, okey. Okey. Tadi sampai mana tadi? Sebelum ini yang whale tadi.
dia punya pattern tadi. Oh, Will. Saya pun nak tanya pasal pattern ni lah. Adakah dia ikut pattern ni dan dia create satu probabilistic algorithm ni atau macam mana? Okey, sebenarnya kalau kita nak bermula, kalau nak tanya saya pasal detail pasal algoritma pun, saya pun sangkut. Saya biasanya, sebab sebenarnya orang dia asasan macam ini tau. AI ni dia asal daripada orang statistician, mathematician. Mula-mula saya ingat kita belajar matematik ni, saya ingat lagi mak saya cakap, Firdaus, kita kena belajar matematik supaya nanti kita nak beli coklat ke kita tahu balance dia berapa. Atau membeli gula-gula je. Saya tahu, itu yang saya tahu. Kita belajar matematik untuk kita beli barang kat kedai. Tak perlu lebih daripada tu, tak perlu pening. Sebab kita sendiri pun tahu, kadang-kadang ada orang yang suka matematik. Tapi lepas saya dah lama belajar, orang pun ajar saya pun baca buku semua, saya baca paper semua, barulah saya tahu kehebatan matematik ni boleh menghasilkan AI. AI ni berasal daripada matematik sebenarnya. Dan sebenarnya kalau nak tanya saya pun bukannya orang yang selalu matematik dekat kertas pun. Tetapi saya cuma saya guna algoritma ni dekat dalam library dah cukup dah. Macam Python ada pakai Keras ataupun Weka ataupun R dalam studio pun dah boleh. Tetapi kalau kita nak guna algoritma dia pun sahaja, nak masukkan dekat kita punya case pun memang panjang cerita. Nak data cleaning lagi, tu memang panjang cerita. So kiranya kalau dari segi sekarang, dari segi level master, kita boleh just apply je. Kita ambil algoritma yang dah ada dekat dalam library, kita just run, dia kira level master. Tapi kalau kita boleh buat ataupun ubah sedikit pun dah algoritma tu, kemudian kita buktikan, itu memang level PhD. Sekarang baru saya tahu, rupa-rupanya kehebatan matematik ini boleh menghasilkan artificial intelligence. Tetapi matematik ni dulu ada orang memang dia buat matematik, dia terangkan dari segi teori. Dia kata dengan menggunakan matematik kebijaksanaan ikan paus ni, kita boleh selesaikan masalah lain. Tapi masa tu komputer tak banyak digunakan, programmer pun tak ramai. Kemudian dia jadi macam paper lama je. Kemudian ada researcher daripada programmer, dia baca balik paper baru, paper lama, kemudian dia baru apply dalam coding, dia transfer daripada X, T ni masuk dalam coding. Try run, baru nampak dia punya pergi dia. Maksudnya, kalau mathematician buktikan teori saja, memang tak cukup. Nak kena ada researcher dari bahagian komputer, applykan masuk dalam kod, runkan dan masukkan dalam mesin, baru kita nampak. Itu. Ramai macam tu, banyak macam tu claim macam itu. Macam contoh deep learning dulu, dia pakai graphic card. Dulu tak ada graphic card, so orang kata teori. Lepas ada orang ambil teori tersebut, masuk dalam coding, dengan gunakan graphic card, memang boleh run deep learning tu. Memang kita boleh detect, ini adalah motor, ini adalah kereta, ini adalah van, macam tu. So maksudnya kita memerlukan antara satu sama lain lah. Macam pihak coding programmer pun, dia pun tak tahu macam mana boleh dapat ni. Tapi itu antara kadang-kadang pergaduhan antara pihak mathematician dengan pihak programmer. Dia kata, AI ni komputer buat dulu, AI ni statistik buat dulu, perlu bergaduh. Sebenarnya tak perlu gaduh pun, kita perlu bersatu, baru boleh kita hasilkan teknologi yang canggih, yang bermakna untuk kehidupan. Okay, so ini adalah contoh Grey Wolf optimization algorithm. Saya hanya tunjuk contoh je lah. Kalau saya terangkan, nanti kadang saya kena buat matematik lah, lama pula. Okay, so tapi kenapa orang yang mencipta algoritma ni, dia mengambil Grey Wolf?
Dia ambil segala, dia tak ambil citah ke nampak segak sikit kan, citah ke boleh lari laju. Kenapa tak citah? Kenapa serigala? Sebab dia ada sebab dia. Sebab pencipta dia tengok serigala adalah unik. Serigala ni kalau anda tengok dia punya cara pergerakan dia, ketua tu jalan belakang. Ketua jalan belakang, yang sakit tu kat depan. Dia ada beza dia. Satu, orang pilih Grey Wolf Optimization Algorithm. So dia tengok macam mana Grey Wolf ni habitat dia macam mana. So dia convertkan kepada matematik. Lepas tu dia buktikan secara teori. Kemudian pihak programmer masukkan matematik tersebut, masukkan dekat coding, try masuk dalam dataset, boleh pelajaran. Ini adalah, tapi AI tersebut hanya akan bijak berdasarkan kebijaksanaan binatang serigala ini sahaja. Tapi kalau certain masalah, kalau wolf ni tak boleh nak buat decision, mungkin wolf ni bijak dalam area lain. Tapi kalau area yang tempat lain dia tak boleh nak bijak. So AI tu dia lemah lah bahagian tu. Itu ya. So inilah antara contoh Grey Wolf. Tak silap saya ada cerita orang putih, tak silap saya masa saya kecil ke masa saya remaja. Tapi saya tak ingat cerita tu. Cerita pasal orang tu dia tengok macam mana semut tu, antara semut tu bergerak, lepas tu dia transfer kepada matematik. Orang ingat dia gila tau sebab dia tengok pokok, dia tengok semut kan. Tapi sebenarnya dia buat matematik equation, iaitu AI. Itu adalah kebijaksanaan semut lah. Okay, yang ni adalah contoh AI yang selalu orang pakai, decision tree. Maksudnya algoritma daripada dahan-dahan pokok. Ni kita nampak macam dahan pokok lah. Ni lebih kepada if else, tapi lebih kepada ada sedikit ni lah macam if else lah, tapi advance sikit. Macam contoh rain, go up. No. Kalau yes, duduk rumah. Kalau duduk rumah, TV signal okey tak? Kalau okey duduk TV. Kalau tak okey, kita pergi tempat lain, coffee shop. Ni adalah decision. Bawah ni adalah decision lah, keputusan. So kira AI tu pintar berdasarkan kebijaksanaan decision yang berpandukan atau inspirasi daripada dahan pokok lah. Ini contoh decision. Ini decision ni. Ini adalah decision. So AI punya decision lah. Ni AI punya decision. So AI tu boleh buat keputusan sendiri berdasarkan decision ni. Okay. Tapi kemudian ni adalah neural network. Neural network ni adalah antara algoritma. Dia asalnya neural network, tapi dia akan dalam neural network ni pun dia orang ada ramai orang ubah tambah, ada buat modifikasi, buat penambahan. Ada banyak lagi kategori neural network, dan ChatGPT pakai ni. ChatGPT pakai ni. A series algorithm inspirasi from the human brain. Macam mana human brain operate, dia tukarkan kepada layer, tukarkan kepada matematik, kemudian kodekan masuk dalam komputer. Kemudian AI itu akan bijak berdasarkan kebijaksanaan neural otak manusia. Okay. So apa yang saya boleh cakap, ini practical swarm, algoritma berdasarkan burung. Macam mana burung terbang, kemudian convert kepada matematik, kemudian convert kepada coding, masuk dalam PC, masuk dalam komputer, kemudian jadilah AI. AI tersebut bijak berdasarkan burung. Contoh. Okey, ini contohlah. So ini adalah parameter contoh algoritma yang AI guna untuk operasi tu, buat keputusan decision. So saya teruskan kepada slide lain lah. Sampai kadang-kadang saya pun ngantuk juga untuk matematik ni. Saya pun tak suka sangat matematik. Saya tak tahu kenapa. Saya tak pasti, mungkin anda suka matematik. Tetapi kalau apa yang saya nampak, sebenarnya kalau nak buat research dalam AI, nombor satu, kadang-kadang tak perlu fokus kepada matematik pun. Kita pakai je library mana yang ada. So kita boleh fokus kat benda lain tau. Fokus kat benda lain. Yang dah tak perlu lagi fokus ke matematik. Sebab ada banyak lagi masalah lain. Macam saya pun banyak pelajaran saya tak fokus kepada matematik, tapi fokuskan kepada bahagian malware.
malware, data cleaning, data analytics, macam tu So, dan juga saya dapat tahu kadang-kadang kita tak perlu power pun matematik, tetapi kita hanya buat matematik yang perlu saja untuk hasilkan AI tersebut. Tak perlu ambil semua. Macam itulah. Okay. So kiranya kan AI hanya bijak berdasarkan algoritma yang dimasukkan oleh kita manusia lah, bagi algoritma tu pada device tu, pada komputer tu. So lagi bagus algoritma tersebut, lagi pintar AI tersebut berdasarkan algoritma tu. Tetapi adakah AI hanya akan bijak berdasarkan algoritma saja? Ini persoalan dia. Ini persoalan. Adakah dia akan bijak hanya berdasarkan komputer yang kita masuk, matematik yang kita masukkan? Sebenarnya sebagaimana kita manusia, kadang-kadang kita matang bukannya berdasarkan duit, pangkat, ataupun emas apa, ataupun degree ke apa ke, tetapi sebenarnya manusia ni akan matang berdasarkan pengalaman tersebut. Kadang-kadang kalau ada budak-budak yang dah yatim piatu, mak bapak pun tak ada, kadang-kadang kematangan dia lagi luar biasa daripada kawan dia yang sama bayi. Tetapi yang ada mak bapak lain, kematangan dia lain macam tau. Macam contoh ada gambar budak ni, saya inspirasi betul gambar budak ni. Saya tak tahu kenapa budak ni kan mungkin nampak matang lah, dia bekerja, cara dia bekerja, so matang lain. So kematangan bukan berdasarkan umur, bukan berdasarkan duit, pangkat ataupun degree, tapi berdasarkan pengalaman dia yang dia belajar sendiri. Itu manusia. Tetapi AI juga begitu. AI juga begitu. Sebenarnya AI ni pun dia bukan pintar berdasarkan algoritma saja, tetapi untuk lebih pintar lagi, AI ni dia perlukan data sebenar yang dimasukkan oleh manusia. Maksudnya kalau setakat algoritma saja tak cukup. AI dia tak boleh pintar lagi. Sebenarnya AI ni dia perlukan data. At least sekurang-kurangnya sebagai contoh kan, data sebenar 10 tahun sebagai contoh So kalau kita bagi AI tu data sebenar selama 10 tahun, so AI itu akan berpengalaman selama 10 tahun juga. Ada orang pernah berkata, kalau kita mengambil nasihat oleh orang yang pernah hidup selama 60 tahun, kita lebih kurang telah hidup selama 60 tahun. Kalau kita ambil nasihat dan ikut segala tunjuk ajar orang yang telah hidup selama 60 tahun. Sebagai contoh. Itu juga dengan AI. So kiranya AI ni, kalau kita nak buat AI untuk predict cuaca, so kita perlukan data hujan pihak Meteorologi Malaysia selama 10 tahun. Ni pihak, maksud saya data yang sebenar. Kalau kita nak suruh AI tu boleh detect sama ada kanser ataupun normal, kita perlukan data sel kanser dan sel normal dari pihak hospital selama 10 tahun. Jadi pihak hospital bukan daripada klinik Jalan Gasing, tak boleh. Dia kalau boleh daripada hospital yang ada betul-betul. Kemudian kalau nak detect antara virus ke tak kan, kita perlukan data selama 10 tahun. Virus normal ataupun virus dan juga normal. Dan juga kita kena sediakan sebagai contoh, kita tak boleh sediakan sel kanser je. Kalau kita sediakan sel kanser dekat AI tu, so AI tu akan tengok sel kanser je semua. Tak boleh. Kita at least kalau kita nak suruh AI tu bagikan antara kanser atau normal, sel normal, kita kena bagi dia dua kategori. At least 10,000 sel kanser, kemudian 10,000 sel normal. Kita suruh AI tu bezakan, baru dia boleh beza. Kalau kita bagi sel kanser saja, dia tak nak bezakan, dia tak nak belajar berdasarkan algoritma tu. Sebab algoritma AI tu sendiri, dia ada perkiraan untuk bezakan kategori. Macam contoh data hujan kita hanya boleh, kita perlu bagi data hujan dengan data yang tak hujan.
baru AI boleh bezakan. Itu dan juga kita perlu sediakan virus dan juga normal untuk AI bezakan. Okey. Kemudian boleh tak saya dapat jawapan daripada anda? Adakah anda pernah guna ChatGPT? Boleh tak nak sekejap? Boleh. Ni soalan kita jawab jujur aja. Macam mana? Kita jawab dengan jujur lah soalan ni. Boleh. Kita jawab. Dia ada dari segi apa, kita nak pakai pun ada dari segi security nak kena register macam-macam pun mana nak pakai tu lah. Ni buang lah nak mengejar tu, pernah pakai, pernah dengar, cuma tidak pernah pakai lagi. Dia 50%. Orang je yang soal. Okay. Okay, ada 9 partisipan Okay, sebenarnya macam ni saya rasa sejak tahun 2023 tahun ni memang akan jadi generasi ChatGPT. Sebagai contoh, budak darjah 6 tahun ni ataupun budak degree yang graduate mulai 2023 itu dah mula start generasi ChatGPT. Dan juga mereka memang pakai banyak ChatGPT dalam kehidupan mereka. Cuma saya risau industri mula melabelkan ini generasi ChatGPT ni. Apa beza ChatGPT punya generasi dengan bukan ChatGPT punya generasi. Tu apa yang saya risaukan sekarang. Takut nanti mereka just guna ChatGPT dan dia anggap ChatGPT ni macam ketua. Sebab saya pernah buat satu kajian bukan kajian ke seluruh student saya pakai ChatGPT sebagai contoh. Saya bagi soalan, okey, pakai ChatGPT. Lepas budak-budak ni dia just copy paste je apa ChatGPT beritahu, letak, lepas tu dah. Lepas tu dah tak nak fikir je dah. Lepas tu pada dia, saya rasa ChatGPT tu awak dah siap dah ke? Dah. Lepas tu awak ada lagi tak awak nak approve? Lepas tu dia kata tak. Dia buat apa? ChatGPT punya jawapan dah terbaik dah. Pada dia orang, ChatGPT punya jawapan dah sempurna. Dah maksum lah orang kata. Itu yang kita tak nak sebenarnya. Pada saya, nak guna ChatGPT bagus. Sebenarnya AI ni bagus. Cuma, contoh pada saya AI ni adalah pembantu. Bila pembantu, bagi kita siapkan kerja, so kita boleh fokus kat part-part yang AI tak boleh bantu. Sebagai contoh, critical thinking, human elements, human decision yang melibatkan nyawa orang, critical thinking lah yang paling penting. Yang ChatGPT tak ada.
Itu yang kita patut fokus. So kiranya kita sepatutnya dah boleh save time bila ada ChatGPT ni. Tetapi masalahnya, student lepas dia guna ChatGPT untuk assignment, copy paste, tutup, dia main buat benda yang, dia main PUBG, dia main Mobile Legends, dia buang masa. Dia buat TikTok, itu yang masalah. Sepatutnya, lepas dia guna ChatGPT, dia dah ambil jawapan daripada ChatGPT, dia patut improve lagi jawapan ChatGPT tu. Improve part mana yang ChatGPT tak boleh jawab, dan juga sepatutnya mereka patut tambah lagi ataupun double check jawapan ChatGPT tu. Lepas tu dia boleh, kalau dah siap pun, kalau dah habis tu, dia boleh buat benda lain yang bukan main game tetapi buat part-part kerja assignment yang ChatGPT tak boleh buat. Macam tu. Dia boleh fokus kat part-part lain. Tapi bukan buang masa lah, itu maksud saya. Sebab yang menjadi masalahnya ialah mereka jadikan ChatGPT ini sebagai ketua. Bila dah dapat jawapan, itulah yang terbaik, sempurna dan tak boleh improve lagi. Itu memang tak boleh. Itu yang bahaya tu. Itu yang menyebabkan AI mengambil alih kita punya decision. Sebab kita rely 100% on ChatGPT. Sebenarnya ChatGPT dah banyak kali dah saya jumpa soalan dia memang ada yang salah. Kalau tak double check memang habis. Betul. Memang salah, memang ada yang salah. Memang yang banyak yang betul pun banyak. Tapi kena double check. Itu juga yang kedua, bila saya suruh student tambah, diorang dah tak boleh, dia dah block main diorang. Tak boleh tambah dah, jawapan ni dah terbaik. Tapi bila saya tunjuk, cuba buat cari perkataan ni, ada tak? Ni saya boleh tambah lagi, ada lagi jawapan ni? Ada tak dalam ChatGPT? Tak ada. Baru nampak, oh macam tu ke? Gitu. Padahal banyak lagi boleh tambah dalam jawapan tu. Sepatutnya kita boleh guna AI tapi kita gabungkan dengan human, AI gabung dengan human, decision gabung, baru boleh hasilkan kerja yang bagus. Tapi orang dia tak gunakan human critical thinking pun. Dia ambil robot punya kerja. So memang robot punya hasil lah. Itu yang bila saya baca kerja-kerja dia orang tu, memang saya dapat rasakan robot punya jawapan. Dia tak ada empathy, tak ada elemen critical thinking. Itu kita tak nak. So saya rasa ChatGPT memang kita tak boleh nak elak. Memang diorang pakai, kita larang. Tapi kita pula kena buat satu soalan yang kritikal supaya mereka boleh masukkan, boleh cari sendiri, boleh mereka fokus kat tempat lain. ChatGPT tak tahu. Macam tu. So kita harap mereka boleh buat lagi dahsyat lagi lah. Lagi tinggi sikit dia punya elemen lah macam tu. So kalau kita tengok daripada data tu, kan kita tengok balik kepintaran ChatGPT kan dia ada data berapa tahun kan. Kalau kita tengok sini, ChatGPT data ada sampai 2022 yang baru ni. So lepas 2022 dia dah tak ada data tentang 2022. Itu yang terhad tu. So kalau kita nak kata ChatGPT tu punya ilmu memang dah tak boleh nak tambah lagi, tu tak boleh lah. So kalau ada ilmu manusia yang update yang sampai Disember kan, so ChatGPT dah kalah kat part tu. Tetapi kalau kita bagi ChatGPT punya data sampai Disember 2024, 23 contoh sampai hari ni, so dia akan dapatlah data tersebut. So menunjukkan bahawa yang buatkan AI itu bijak adalah kita juga. Kita bagi je data, kita yang buat dia bijak. Kita ambilkan data, cari data, kita suap kat dia. Kita bagi dia makan data. Itu yang dia bijak tu. Macam kita tak ada ilmu doktor, so kita perlukan robot yang ada ilmu doktor untuk tolong kita macam tu. So kira ChatGPT ni hanya 2022 sahaja, tapi kalau yang bayar ni dia ada update sikit kan. So ni keep in mind that my responses based on knowledge
available up to January 2022. I have no information or changes that occurred afterward. It have been significant developments. I didn't be aware of them. Macam tu. So, kita boleh simpulkan AI ni adalah gabungan antara algoritma dengan data sebenar. Memang saya tulis data sebenar sebab ada orang dia gunakan data tipu. Pernah terjadi orang tu dia kata dia guna AI. Okay, fine. Kemudian bila saya tanya, pakai data apa? Saya pakai data kelembapan tanah. Berapa hari awak buat kelembapan tanah? Dia kata 1 hari je. 1 hari je. Saya tengok dia punya data dalam bentuk Excel, ada 4 baris sahaja. 4 baris sahaja. Lepas saya tanya, mana awak dapat data ni? Dia kata, saya buat sendiri. Saya agak-agak. Itu memang adalah salah satu daripada mata larang. Kalau awak buat data sendiri, tak ambil dengan data yang sebenar, so kebijaksanaan AI tersebut, awak bagilah algoritma apa pun, algoritma serigala ke, apa ke, whale ke apa, tapi kalau data yang tipu, AI itu memang akan tipu. AI itu memang tak bijak. Confirm. Maksudnya algoritma kena betul, data pun kena sebenar. Algoritma pun, kita tak boleh sebarang-sebarang pakai algoritma yang style-style lah. Sebagai contoh, saya rasa saya nak guna algoritma serigala sebab dia nampak bijak dan style. Tapi tak boleh. Ada certain tugas, contoh, hanya sesuai untuk algoritma serigala. Ada certain tugas hanya sesuai untuk algoritma ikan paus sebagai contoh. Macam tu. So dia, nanti saya terangkan lah, ada beberapa area. Sebab tu kadang-kadang kalau awak pernah nampak tak, kalau kita nak buat research pasal COVID, kita perlu dapatkan sebenar COVID punya data. Satu kadang-kadang bila kita kena minta daripada data sebenar. Kadang-kadang nak minta data sebenar daripada pihak hospital pun memang cukup susah. Saya dah engage dengan pihak hospital dan dapatkan data sebenar. Dia kata, oh macam-macam dia minta. Kena dapat ni, kena orang besar, kena orang dalam pula tu, kena kabel pula kan. Macam-macam hal lah. Kena politik pula, menteri pula. Padahal kita nak buat research kan. Sebab kita nak tolong doktor. Sebab doktor adalah kekurangan. Kami pihak komputer memang kita tak pandai pasal doktor. Tapi kalau kita boleh dapat data sebenar, kita boleh buat AI yang mengurangkan beban doktor sebenarnya. Tapi itulah. Perlukan banyaklah halangan dia. Okay. Begitu juga dengan pihak ChatGPT berfungsi. Okay, so ChatGPT ni, kalau nak tengok, ada gabungan antara algoritma dengan data. Algoritma apa yang ChatGPT guna? Okay, dia adalah guna daripada neural network yang saya terangkan itu. Yang inspirasi daripada human brain. Kemudian data mana ChatGPT ambil? Dia ambil daripada dataset of ayat seperti buku, articles, website. So it can understand the pattern and then bagi jawapan berdasarkan data kat website article books di sini. So memang betul lah ChatGPT dia guna transformer. Neural network ni dia gunakan generative pre-trained transformer architecture dengan gabungan neural network. Maksudnya dia gabung antara neural network dengan GPT punya architecture. Ini adalah engine belakang. Kalau anda nak tahu persamaan neural network ni, kita boleh tengok balik lah dekat slide. Tapi yang ni dia pakai yang lain. Dia ada satu buku paper dia beritahu kat sini macam mana nak buat dengan detail GPT ni. Okay, so kiranya bolehkah saya gunakan AI untuk area saya? Okay, so tak ada masalah. Sebenarnya AI ni memang bagus. Sebelum ChatGPT pun, kita dah ada Siri kan? Kita ada Cortana, kita ada Alexa dekat OS, kat Mac. Untuk urus jadi temu kita, hantar mesej, kita buat panggilan. Sebelum ChatGPT wujud, kita dah ada Siri, kita dah ada Cortana, Alexa.
Tetapi kenapa ChatGPT tu pula mendapat perhatian yang lebih berbanding dengan Siri? Sebab ChatGPT dia lagi bijak, dia lagi banyak dia punya, sebenarnya dah generate AI ya. Dia dah lebih banyak kelebihan berbanding Siri. Siri punya kelebihan kurang. Itu menunjukkan bahawa dulu orang kata Siri dah cukup bijak. Tak perlu dah lagi orang lain lagi AI yang boleh menandingi Siri. Tetapi sebenarnya ada banyak lagi penambahbaikan kita boleh buat dengan AI dan saya percaya akan ada lagi bijak lagi daripada ChatGPT lepas ni. Confirm. Kemudian akan ada lagi lebih bijak lagi. Akan lebih bijak sampai kata super AI tu. So satu kiranya kalau boleh generasi kita ni kita kena tahu juga apa itu AI supaya kita boleh nampak. Supaya kita boleh deal dengan dia. Dan juga AI juga boleh tolong kita macam termostat pintar, smart dan automasikan sekitaran rumah kita. Kita boleh detect kecergasan menggunakan AI untuk jejaki senaman. Hiburan pun kita boleh bantu kita kandungan baru berdasarkan pilihan anda. Ini boleh generate baru sendiri ya. So alatan AI boleh jadikan hidup kita lebih mudah dengan mengautomasikan tugas. Menambah baik pembuat keputusan berdasarkan data dan algoritma. Data, algoritma yang digunakan juga data yang diberikan, dia boleh buat keputusan yang baiklah. Yang baik. So kalau data yang tipu, dia tak boleh buat keputusan yang baik. Dia boleh buat keputusan yang tipu lah. Dan juga berdasarkan data berapa tahun kita bagi. 10 tahun, kalau nak bagi 100 tahun lagi bagus. Kalau kita bagi data 100 tahun, AI itu akan pengalaman selama 100 tahun. Dan juga depend kepada algoritma kita. Macam tadi ChatGPT tu, dia guna gabungan algoritma antara GPT dengan neural network. Dia bukan depend kepada neural network saja. GPT ni dia buat transformer, dia buat penambahbaikan dekat algoritma neural network tu. Dia combine pula dengan gunakan generative pre-trained architecture, ada gabung lagi. So lepas ni mungkin kalau ada student-student attack, dia buat gabungan-gabungan pula, akan lagi bijak lah. Ini contoh algoritma yang untuk tugas yang berbeza. Sebagai contoh, ini banyak jenis machine learning. Machine learning itu adalah AI Untuk continuous target variable atau kategori, kita boleh gunakan, kalau contoh, kalau untuk predict harga rumah, sebagai contoh okay, untuk predict harga rumah, kita boleh gunakan algoritma regression. Kalau kita nak buat perubatan image medical, kita boleh gunakan classification. Tapi jika kita untuk kena pasti market base, market punya analisis, boleh gunakan jenis algorithm association. Sebab apa ada macam-macam jenis algorithm. Kalau driverless car yang tiada pemandu, kita boleh gunakan reinforcement learning. Reinforcement learning ni lebih kepada dia belajar sendiri. Sebab kita pun ada buat reinforcement learning ni lebih kepada dia bergerak sendirilah. Macam contoh, kita pernah buat satu watak Street Fighter, kita bagi dia data, kemudian kita bagi dia berjalan sendiri. So memang betul lah, memang Ryu tu dia berjalan, dia lawan sendiri dengan pihak lawan tanpa kita kawal. Ni reinforcement learning punya algoritma. So kiranya ini adalah tujuan dan juga algoritma berbeza. Kalau kita guna algoritma yang control, kita letak pula untuk detect medical imaging, ada dah lain. Itu boleh menyebabkan kematian pula orang tu kita risau So ini adalah contoh-contoh. Ini bawah ni adalah tugas-tugas dan juga algoritma, jenis algoritma yang berbeza mengikut tugas yang sesuai yang sesuai. Okey. So pantang larang untuk gunakan AI. Okey, pantang larang ni adalah ikut arahan tenaga pengajar kerana masih ada data AI yang salah dan juga outdated. Sebab kalau AI tersebut dia refer kepada website, kan dia kata dia refer kepada website, teks. Tapi kalau dia refer kepada website orang yang masuk air, orang tu masuk air, bukannya betul pun tapi dia type je.
Kami type je, ChatGPT refer pula ke website yang orang masuk air tu. So satu kerana yang berbahaya. Siapa dia ambil, dia gunakan data. So pernah terjadi, ada juga orang, dia hacker lah atau orang security, dia cuba nak tipu AI yang detect virus tu, dia bagi data yang salah. So memang tak ada detect virus lah. Itu antara yang antara contoh masalah AI. So kita kena pasti cukup sempurna lagi jawapan AI. So perlukan tenaga pengajar untuk tambah jawapan ChatGPT tersebut atau AI tersebut. Dan juga saya ingatkan kepada diri saya juga, dan juga kepada semua orang lah, kepada saya jugalah. Kita perlu jadikan AI sebagai pembantu sahaja, bukan ultimate atau penentu kehidupan dunia dan akhirat. Kita tolong, saya pun kena ingatkan diri saya jugalah. Sebab kadang-kadang kita harapkan, kita just kita memang agungkan jawapan dia, macam dah tak ada nak buat apa dah, ini yang paling terbaik. Itu memang tak boleh. Itu kita jangan so kita kita buatkan mind kita limit kita dah mula limitkan kita punya imajinasi kita. So kita jangan macam itulah. InsyaAllah. So dengan bantu AI memang boleh, kita boleh menambah baik dengan pengajar, tapi kita perlukan gabungan rakan sekelas dengan pengajar dan menambah baik jawapan AI tu ataupun ChatGPT untuk menghasilkan hasil kerja yang bagus. Ini adalah contoh. Sebagai student, AI can be a valuable tool for learning. However, as with any technology, so do and don'ts. So use AI for educational purpose only. You can also use AI to generate ideas, help to solve tough math problem. So be critical of AI generated content, and also protect your personal information. Kita jangan bagi alamat kita dekat orang, dekat ChatGPT. Nombor telefon kita, nama sebenar kita, IC, jangan bagi kat ChatGPT. Once awak dah enter, nanti dia akan simpan data awak. Awak tak boleh suruh delete balik. Itu memang bahaya. Dan juga kita kena double check result carefully and cross reference. And if you don't understand how AI system works, kita boleh tanya tenaga pengajar kita, teacher or school administrator for clarification and guidance. Kerana AI still adalah komputer yang berpandukan kepada data dan algoritma, dua tu. So kita manusia, kita gunakan semua, bukan setakat data saja, kita kena guna semua jenis. So kita kena bergabung saja, kita jangan depends 100% kepada komputer. Okey, itu sajalah. Sekarang pun dah pukul berapa. So saya serahkan kepada pihak attack untuk Okey, teruskan. terima kasih kepada Dr. Muhammad Firdaus. Okey, Doktor, kita walaupun masa dah memang lebih sikit dari 12, kita jadi pukul 12. Saya tengok sikit soalan daripada chatbot ni, daripada peserta yang masuk kat sini. Betul. Kalau tengok sini saya ada nampak satu soalan tadi daripada Cik Mustazah Okey, soalan kalau Doktor tengok di chatbot ni, ChatGPT satu kemudahan, tetapi AI ni lebih kepada simulasi dan pergerakan. Bagaimana kita sebagai seorang trainer mengadaptasikan AI ni sebagai sumber pengetahuan dan selama ini kita gunakan dalam kerja seharian? Yang mana dekat ChatGPT? Tak ada. Saya ulang balik soalan Doktor. Boleh. Okey, ChatGPT satu kemudahan, tetapi AI ni lebih kepada simulasi dan pergerakan. Betul. Bagaimana kita sebagai seorang trainer mengadaptasikan AI ni sebagai sumber pengetahuan yang selama ini kita gunakan dalam kerja seharian? Sebenarnya soalan sebelum yang terangkan tadi dah, saya rasa dah ada sebenarnya. Okey, rumus semula. Okey, terima kasih atas pertanyaan. Sebenarnya kita dalam kehidupan kita ni ada macam-macam tugas kita kena buat. Sebagai contoh,
Banyak. Saya pun susah nak cakap. Siapa kalau contoh sebagai saya ni, sebagai lecturer ni pun macam tugas kita nak buat. So pada saya, macam student dalam kelas kita pun, kalau kita nak terangkan semua benda dekat student, macam kita nak cover, contoh cover daripada chapter 1 sampai chapter 10 sebagai contoh kan, kita nak cover dalam satu hari. Itu chapter 10. So kalau kita nak terangkan antara satu chapter sampai satu 10, mungkin dah sampai 2-3 hari. Tapi kita nak buat dalam sehari saja, pagi sampai petang. Oleh itu, kita boleh guide student tu. Okay, awak student guna ChatGPT untuk fahamkan chapter 1 hingga 5 sebagai contoh. Chapter 6 sampai chapter 10, saya akan tunjuk secara praktikal. Sebab apa? Antara teori antara chapter 1 sampai chapter 5 sahaja. Saya bagi awak 3 jam sebagai contoh. Lepas tu, okay, awak pergi tanya ChatGPT apa benda. Lepas tu pergi tanya. Lepas tu okay, dia faham. Lepas tu, masalahnya student ni, bila kita suruh kita bagi dia soalan untuk cari dekat ChatGPT, dia just copy paste soalan, enter, dah. Dia tak fahamkan pun apa ChatGPT terangkan pun. Dia kalau boleh nak copy paste masuk, hantar assignment. Kadang-kadang dia pun tak baca pun. Silap-silap bahasa ChatGPT tu bagi dalam bahasa Jepun pun dia tak tahu, dia je copy. Itu yang bahaya. So kita pula kena tanya balik. Tanya secara random. Okay, awak apa awak faham? Kalau yang tak membaca tu memang sangkut. Tengok balik. Tu kita nampak lah dia buat benda lain. Itu yang kita tak nak tu. Bila dah orang macam tu, maksudnya dia menjadikan ChatGPT sebagai pelepas tangan. Aku tak nak buat benda ni, aku malas, aku nak ChatGPT buat. Itu yang masalah tu. Sebenarnya kalau budak ni betul-betul fahamkan apa ChatGPT tu punya jawapan, dia boleh fahamkan, kemudian kalau dia faham betul-betul, dia boleh terus buat chapter 6 terus. Itu kebaikan ChatGPT ni. Kalau dia betul-betul faham, bila kita ajar dia chapter 6 kan, okey, semua dah baca, dah faham, okey saya teruskan dengan chapter 6. Lepas tu semua boleh nampak, oh ini yang ChatGPT cakap ni, itu. So kita boleh pendekkan masa tu kalau kita fokus pendekkan masa pembelajaran tu. Memang tu yang bagusnya ChatGPT ni. Tetapi kita kena cakap betul-betul dengan student. Mesti fahamkan, double check. Lepas tu saya akan tanya balik, boleh, okey. Memang boleh. Memang bagus sebenarnya kalau gunakan ChatGPT. Tapi kena banyak patah larang lah. Kita kena supervise balik. Lepas tu kadang-kadang kita kena copy paste balik soalan. Kita dapat jawapan sama tak dengan student. Kalau sebiji sama, ayat saya dah cuba dah soalan yang sama. Soalan student A, student B dengan student saya yang saya buat sendiri. Dia rephrase, tapi jawapan dah sama, tapi ChatGPT tu rephrase. Dia tak sama 100%. Tapi dia just rephrase. Memang kita nampak lah, point-point dia tu memang sama. So kita nampak dia ni copy paste je, tak ada tambahan, tak ada human element, critical thinking, tak ada. Itu kita nampak lah. Okey, itu maksudnya kita kena selalu apa? Pantau. Selalu pantau. Okey, terima kasih Doktor di atas penerangan tadi berkaitan dengan soalan yang dikemukakan. Kita tengok daripada chatbot ni rasanya tak ada lagi soalan. So, kita pun dah dari masa daripada yang kita dah tetapkan tadi. Cuma saya lihat daripada segi kupasan pasal Doktor ni AI ni kan kupas banyak, kita kena ambil masa yang lebih lah sebab dia memang luas. Dan saya antara yang tertarik dengan apa yang Doktor sebut ni pasal critical thinking tadi. Critical thinking di mana dia ada satu cabang lah pun dia lebih lanjut, banyak benda yang kita kena tengok. Dan ini kita sebenarnya kalau dari segi keseluruhan tu sepatutnya tidak bergantung sangatlah pada teknologi AI lah kan, ChatGPT tadi. Hanya sebab sekarang ni student pun dia terlalu kalau ikut hantar pada ChatGPT dan terus proses biar ada output dari ChatGPT, so ambil budak-budak dari situ kan. So yang tu sepatutnya kita sebagai para pengajar ni kita boleh bantu lah untuk guide lah. Sebabnya kalau segi nature-nya human lah boleh yang guide semula daripada kecerdasan buatan AI ni. So mungkin benda tu kalau dapat daripada yang silap lah,
orang ni memang hacker, dia memang jahat dah. Dia dah hantar benda sesuatu yang jahat ke dalam database AI. So benda tu dia akan proses benda yang salah lah. So, kita pula akan ikut benda yang salah. Student lah, student tu silap itu lah. So, kita sebagai tenaga pelajar ni sepatutnya memberi panduan yang baik lah kepada pelajar kita. Betul lah, betul. Jadi kita lah. Okay. Kita dah habis masa dan saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Kita bagi pihak ITEC Jerantuk dan KTM seterusnya sangat-sangat berucapkan terima kasih atas perkongsian ilmu yang diberikan oleh Dr. lah, Dr. UMP. So harapnya lepas ni jika ada lagi kita punya kerjasama ni, harapnya dapat Dr. sharing dengan yang juga lah kali ni. Okay. Saya sebenarnya sambil-sambil tu saya nak tengok juga pada soalan tu memang tak ada. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada doktor dan semua para peserta yang join kita punya sesi sharing pada hari Jumaat. Tuan, boleh minta tolong buka kamera, kita tak gambar. Buka kamera, okey. Minta tolong semua peserta boleh tak buka kamera, kita nak screenshot ni. Mana yang boleh lah. Tak ada rahsia ni, boleh tunjuk muka. Ada tak? Semua minta semua untuk kita screenshot kat sini. Okay, semua? Tak ada kamera. Okey, yang tak ada kamera tak apa, yang ada ni. Boleh ikut? Sekali. Semua. Cek cara, cek tahun, bagi rambut. Boleh kata? Nampak semua? Boleh, tak boleh. Saya print screen dah Tak ada kamera. Okey, print screen boleh. Okey. Sekejap Okey, 1, 2, 3. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih doktor. Dapat meriah sikit. Terima kasih. Semoga bermanfaat lah sebab saya pun tak adalah banyak sangat ilmu pun sebab ada saya nampak sendiri ada student master daripada Universiti Malaya. Pasal kan ambil PhD kat UM, student master tu dia buat algoritma dia sendiri guna algoritma ikan laut. Tapi bukan ikan apa, ikan jenis apa saya tak tahu, ikan si akap ke arwah saya tak tahu lah. Tapi dia gunakan convert kepada matematik, lepas tu dia buat coding. Tapi dia secara teori lah, dia tak buat lagi secara ni. Itulah, tu harap manfaat lah. Terima kasih semua pendengar. Okay. Terima kasih doktor, kita lihat kat sini ya. Okay, jumpa lagi doktor ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum.